atas muka bumi ini. Syukur banyak-banyak Pak Long, malam ni kita hidup lagi dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Ada orang Allah Ta'ala tak izin dah hari ni untuk dia menyambung kehidupannya di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Dia sampai kemarin Allah Ta'ala jemput dia balik. Ada di kalangan kita yang macam tu, tak sempat nak habis tarbiyah pendidikan di dalam bulan Ramadan ni. Tetapi sebaliknya dengan kita ni Allah Ta'ala masih bagi lagi peluang Pak Long. Walaupun hidup ni hari-hari bergelombang dengan maksiat, tapi Allah Ta'ala ni masih bagi lagi kesempatan untuk kita hidup di atas muka bumi ni. Syukur banyak-banyak ke hadrat Allah. Di malam ni tuan-tuan, saya nak cakap tak lama, 10.45 kita balik. Setengah jam ya. Tuan-tuan tak payah duk buat muka aku kena Omicron kemarin dulu ni. Tuan-tuan, walaupun tuan-tuan pakai face mask yang tak ada cop sirim, saya tahu muka tuan-tuan duk tarik lagu mana. Lepas ni nak kena pakai cop sirim pula dah. Haram sungguh tuan-tuan. Lepas sirim, syirik. Tak jauh dah, lepas sirik, syirik. Jadi malam ni tajuk yang dibagi kepada saya, nikmat yang hilang. Banyak nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala akan hilangkan kepada kita di akhir zaman ni. Saya malam ni tak mau nak cakap panjang, tak mau nak buat keluar hadis-hadis Nabi apa semua. Padan dengan tuan-tuan dah, letih dah. Puasa satu pasal, terawih pula dah tadi ni. Letih tengok muka pun letih tengok tu. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan cuba duduk tadi tengok muka tuan-tuan seorang-seorang macam nak mati lah. Baru puasa tak ambil 10 hari lagi. Padang Serai puasa berapa hari dah? Berapa hari dah? Hari ni hari ke berapa? 8. Oh sama macam kot dia. Oh tuan-tuan, kalau tak ada booster dose pun boleh masuk sama jugalah. Ada kot tempat lain yang ada booster dose, dia pergi dulu. 8 hari dah puasa tuan-tuan, ni letih. Maklum lah letih. Puasa ni letih. Kemarin ada orang telefon saya, dia tanya saya, Ustaz, ada dah doa-doa apa ni tak mau bagi lapak ni, lapak sangat ni. Dia telefon pukul 4.30. Puasa ni dia kata, Ustaz lapak. Saya nak minta doa lah ke Ustaz. Kod-kod ada doa tak mau bagi lapak. Saya kata nak bagi doa apa kat hang, aku pun duk lapak. Puasa memang lapak lah. Kalau tak mau lapak, makan lah. Jadi tuan-tuan, malam ni saya nak kupas tazkirah Ramadan kita malam ni dengan 4 soalan ya. Saya nak tanya tuan-tuan 4 soalan, tuan-tuan jawab, lepas tu kita balik lah. Kita balik, saya pun nak balik, tak cadang nak tengok, nak tidur sini. Saya berjanji dengan bini saya pukul 12.30 lagi sampai rumah. Kami ada program malam ni. Bukan tadarus ke apa kan, nak sambung cerita Tamil semalam tak ada Nabi. Semalam sebelum Qiyamul Lail tengok cerita Tamil dulu. Ada malam ni tengok cerita Tamil. Kerajaan Tamil Nadu tuan-tuan, duk jual face mask tak habis. Dia duk buat syarat pula kena sirim. Ada cerita di Tamil Nadu, nanti saya tengok khatam, saya cerita kat tuan-tuan. Malam ni saya nak cerita dekat 10.45. Boleh tak Malong? Malong? Boleh ke tak? 10.45 ya, janji. Kalau lajak sikit-sikit masa kecederaan tu, harap dimaafkan. 4 soalan yang saya nak tanya tuan-tuan malam ni. Saya nak tanya tuan-tuan ni, tajuk kita nikmat yang hilang. 4 soalan saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan jawab, habis jawab, kita balik. Soalan saya yang pertama kepada tuan-tuan. Soalan saya yang pertama kepada tuan-tuan. 8 hari dah masuk tadi ni maghrib, hari ke-9 dah kita duduk dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Malam besok 10 Ramadan. Lepas tu 10 yang pertama ni tinggalkan kita. Awwaluhur rahmah. 10 yang pertama ni tinggalkan kita. Saya nak tanya tuan-tuan takatlah, tuan-tuan dah rasa ke, dah merasai dah nikmat dalam melakukan ibadat 9 hari dah tuan-tuan duduk dalam bulan Ramadan?
Faham ke tak? 9 hari dah duduk dalam bulan Ramadan. Quran berapa lay dah buka. Azam masa nak masuk Ramadan, itu sakan. Saya insya-Allah Ustaz, tahun ni saya punya azam nak khatam Quran dalam bulan Ramadan. Subhanallah. Tanya dia hari ni dah 9 Ramadan, berapa juih dah hang baca? Alhamdulillah Ustaz, baru alif lam mim. Ni 9 Ramadan dah malum. Tuan-tuan dah dapat tak kecapi nikmat kelazatan dalam melakukan ibadah? Ni. Ataupun kita keluar daripada Ramadan nanti, sama ya. Rasa tak dalam bulan Ramadan ni keasyikan dalam melakukan ibadat? Rasa ke tak? Tadi kita sembahyang 8 rakaat. Duk kata ya Allah, awaklah 8, kalau boleh 20 pun tak apa. Contoh. Ada tak jenis tu malam ni? Angkat tangan nak tengok muka. Angkat tangan, nak tengok muka pembohong. Ada? Ha? Dia kata tak apa Ustaz, malam ni Ustaz cakap lah, lepas balik saya nak sambung lagi 12. Ada tak? Ada insya-Allah, tapi tak amal. Ada tu ada, tak amal. Ni sejadah apa pula, SOP baru lah, sejadah duduk kat kursi. Dah. Tuan-tuan, sejadah lah ni pun macam-macam enggak dah. Suruh rapat sah tapi kena pakai sejadah. Saya pun heran MKN ni tuan-tuan. Tuan-tuan kan duk marah Jabatan Agama lepak patuh arahan. Saya nak abang lah, boleh buang lah kot sejadah ni, apa SOP tuan-tuan. Nak semayang sujud atas kapek yang ribu-ribu ni pun tak boleh ke? Nak main surau, nak main masjid, nak semayang sejadah kena bawa. Saya nak tanya tuan-tuan, yang mana munasabah? Pi kedai makan bawa pinggan daripada rumah, ataupun main surau bawa sejadah daripada rumah? Yang mana yang kena betul buat? Nak mengekang Covid ni. Ni aku kena dah, lagi cerita bab ibadat. Nikih sejadah ni kacau ni. Sepatutnya yang kena buat SOP, nak pi makan di kedai, pinggan bawa daripada rumah. Betul ke tak? Dua pi share apa pinggan di kedai. Ni tak, pi kedai, pinggan boleh share, camca boleh share, gelas boleh share. Nak main semayang, jadah kena bawa daripada rumah. Pening tak? Pening tak tuan-tuan? Ni yang saya duk minta nak jadi Menteri Kesihatan. Saya nak rombak semua ni SOP mengarut ni. Sekian dimaklumkan. Lepas tu nak suruh kita rapat sah kot mana? Tuan-tuan bawa sejadah pun perangai satu kat jadah tu tak mesti dengan orang. Duk kangkang jadah dah. Ni saya tengok tadi hak bawa sejadah halus tu, bawa sejadah tu sudahlah tuan-tuan ni. Kalau bawa sejadah besar lipat dua. Nak rapat sah. Lah ni orang dia bukan kira rapat sah, dia kira rapat sejadah. Mau sejadah dia besar 3 kalung lalu Ada yang buat main premium ke apa tu, hak sejadah besar tu, hak 3 kalung punya luas tu. Allah, setiap dimaklumkan. Ni balik. Tuan-tuan rasa tak selama masuk Ramadan ni dapat tak lagi, dalam bahasa lain dia kata feeling dalam melakukan ibadah, dapat ke tak lagi tuan-tuan? Sebab tu soalan tu yang kena tanya, cukup lah duk tanya soalan korang hidung tu. Allah, lemah lah Pak Long oi. Tahun ni saya dapat satu soalan lagi canggih minggu lepas. Satu budak dia telefon saya. Budak ni saya duduk jauh, mau duduk dekat saya Penampang dah. Saya tak tahu duduk tahu mana. Dia telefon kita pukul 2 suku. Kita duduk tengah mengantuk. Waktu tu lepas ceramah. Assalamualaikum, ni Ustaz Usam ke? Ya saya, Alhamdulillah Ustaz. Ni nak tanya soalan sikit boleh ke? Boleh. Tapi ingat duk cerita dalam ceramah. Masya Allah. Saya mula tak mau cerita, tapi dah soalan ni pelik, saya cerita habis Ni nak tanya Ustaz ni apa? Kalau kita onani batal puasa? Saya la haula wala quwwata illa. Saya kata hang puasa ke tak? Puasa tak tu yang saya tanya. Dia hang puasa kot mana yang hang nak onani? Dak steam. Dia kata steam. Saya kata dalam mazhab Imam Syafi'i dan jumhur mazhab batal puasa. Oh, batal tak nak. Tapi saya baca dalam Google, dia kata tak batal. Dia nak berdebat dengan kita dah budak ni.
Saya kata lah ni macam ni lah adik. Macam ni lah adik oi. Kalau tak onani, ulama berbeza pandangan tak batal ke tak? Dia kata tak, tu memang tak batal, confirm tak batal. Kalau tak onani memang tak batal, semua kata tak batal. Kalau onani, yang tu ulama beza pandangan, dia kata batal, dia kata tak. Lah hampir pegang ulama tak ada beza pandangan. Tak batal puasa kalau tak onani. Hang tak payahlah onani. Tapi itu steam. Kata. Oh, tak mau buh nampak lagu mana tuan. Budak ni. Kalau tak silap saya ada duduk belah Taman Legenda ni, kalau tak silap saya lah. Ada aku belah Taman Legenda ni lah. Kalau tak silap, kalau silap minta maaf lah. Soalan yang kena tanya ni, aku dapat tak lagi ni kelazatan dalam melakukan ibadah? Kalau ditanya tuan-tuan, nikmat yang hilang antaranya Imam Ghazali sebut. Imam Ghazali sebut dalam bicara tentang nak mengenal pasti hati telah rosak. Imam Ghazali cerita. Tuan-tuan tahu tak hati rosak? Hati rosak kalau pergi X-ray, tak apalah. Ni cerita ni, hati kita yang rosak ni, Imam Ghazali kata ada 5 tanda. Ada 5 tanda hati kita ni rosak, tuan-tuan. Ada 5 tanda. Tuan-tuan cek tengok tanda ni ada tak kat kita. Yang pertama Imam Ghazali kata, tidak rasa lazat bila melakukan ibadat. Yang kedua, rasa enak bila melakukan maksiat. Sembang 2 tu dulu. 3 simpan atas bukit. Keluar daripada Ramadan, kalau tak dapat lagi keenakan dalam melakukan ibadat, ni problem besar. Ni problem besar. Sedangkan dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, bulan Allah Ta'ala nak bakar. Ramadan ni bulan Allah Ta'ala nak bakar. Nak bakar apa? 2 benda Allah Ta'ala nak bakar dalam bulan Ramadan. Yang pertama, Allah Ta'ala nak bakar dosa-dosa kita dalam bulan Ramadan. Wadzunuba maghfurah. Dosa Allah nak bakar dalam bulan Ramadan. Yang kedua Allah Ta'ala nak bakar dalam bulan Ramadan ni apa dia? Yang kedua Allah nak bakar nafsu kita dalam bulan Ramadan. Tak dapat kelazatan dalam melakukan ibadah ni Imam Ghazali kata 2 sebab ni. Yang pertama nafsu kita, yang kedua sebab dosa kita. Ni saya nak tanya tuan-tuan, nikmat ni dapat tak lagi ni? Dah, dia duk kira nak bergaduh bulan Ramadan. Ni masalah tuan-tuan. Dia duk kira nak cari pasal dalam bulan Ramadan. Ni masalah. 8.20 tak habis-habis lagi duk tengkak. Cukuplah. Tuan-tuan main surau buat 8, habis 8. Saya ni ada masalah ni. Duk tazkirah. Orang nak terawih. Hang main buat 8, habis balik. Main sambung lagi 12. Tak payah duk dengar tazkirah. Hang tak dengar seorang pun tak ada luar apa pun. Dah hang nak balik sembahyang balik. Mai surah buat 20. Ni masalah ni. 20 lah. Hang buat 8, baliklah. Yang duk marah geng nak buat 20 pasal apa? Memang saya nak balik tapi perangai buat 20 ni ustaz. Habis 8 ni duk beralih tengok siapa balik. Ni masalah depa ni. Ni masalah jugalah, betul dah tak kata ke dia. Perangai geng 20 ni pun duk beralih apa mayang sudahlah. Ni pun masalah tuan-tuan. Tu imam baca doa walhamdulillahi rabbil alamin. Itu boleh tak? Sampai puak 8 nak mengkik pun tak terang. Tak terang. Kadang-kadang geng depan ni dia tak tengok. Nu hak belakang tirai pula duk buat laporan. Wartawan tak ada portal ni. Geng wartawan tak ada portal ni pun masalah juga. Ni bukan maklum ni cerita tempat lain kena marah pula. Dia balik wartawan tak ada portal ni, dia nanti dia buat laporan dekat ketua editor di rumah. Laki dia, abang. Abang duduk depan abang tak tahu. Apa dia? Abang tahu tak siapa hak duk kerap duk balik 8? Siapa dia? Baman. Man mana tu? Allah, hadut cabang abang nak jadi SU surau tu lah. Laki dia SU surau. Bukan surau Taman Legenda ni cerita taman tempat lain ni. Ada pencabang. Hak pencabang tu mayang dekat 8 lah. Dia mayang 20. Dia kata hang tengok. Abang bukan nak bangga. Kalau ibadat pun tak boleh buat macam abang. Duk gagah nak jadi orang surau lagu mana? Dia mula. Duk tengkak lagu tu, perangai lagu ni kena buang.
Dapat dah lagi tuan-tuan. Ustaz, saya tak dapat ustaz. Bila tak dapat, Imam Ghazali dia kata apa dia? Ni dia masalah hati hang. Hati hang dah ada masalah. Okey ustaz, kalau nak dapat macam mana? 3 perangai kena buang. Ni yang pertama saya cerita tentang nikmat. Saya tak mau cerita nikmat-nikmat lain lah. Saya tak mau cerita lah. Nikmat ni dia akan hilang daripada kita bila kita tua. Tuan-tuan, banyak nikmat dia akan hilang bila masa umur kita tua. Hak tu nikmat yang ada pada diri kita. Nikmat makan. Umur tua dia tak ada nikmat dah makan. Betul tak balong? Tanya balong-balong ada berumur ni. Nikmat dah makan? Tak ada. Bini dia hidang satu meja tu tak? Dia makan 2 suap. Nasi biryani ada. Nasi Arab ada. Ni sehari 2 ni duk claim pula dalam Facebook. Nasi Arab, dia kata nasi Arab harga Tel Aviv. Ni duk tengkak pula ada kerja apa ni. Sampai teriak chef tu. Chef tu nak masak dengan iman, masak dengan hati, insya-Allah sedar. Teriak chef tu. Kan? Maklum faham tak? Nak cerita ni, CNN banyak ni dengan Al Jazeera apa ni. Nasi Arab harga Tel Aviv duk tengkak pula dalam Facebook. Mampus netizen Malaysia. Ni saya tak mau nak ulat lagi, saya pula kena. Ni beli ni penuh meja ni. Nasi Arab, nasi apa India punya, semua duk ada ni. Umur tu dia nak makan ke balong? Tak ada, cucu dengan anak dia duk tutuh makan sampai tak bangun-bangun. Kita duit banyak ni, duit banyak. Beli yang nu, beli yang ni, lah kali kita makan apa? Bubuk lambuk surau kan? Betul ke tak? Duit banyak dalam bank tu duk beli makanan sedap-sedap ni. Hak duk makan, agak mudah lepas tak ada penyakit. Kita penyakit ni dia berimpun macam jam 12. Semua jarum berimpun, penyakitnya tu. Tak ada, duit banyak, hampa makan. Yang ni aku beli harga Tel Aviv ke harga Israel ke? Makan. Lem siang, tak siang, semua makan. Lah kali kita bubuk lembut surau. Tu pun bukan makan sebungkui, 2 camca. 2 camca cukup. Tunggu dia ayak macam-macam duk ada TS lancau apa semua tu duk ada tu. Lancau lah cincau tu duk ada depan tu. Saya tarik balik. Mulut terlejak, saya tarik balik. TS cincau Bandung apa semua duk ada. Lah kali ayak suam pasal apa? Umur dah tua. Nikmat makan Allah Ta'ala tarik. Betul tak? Tak payah duk kata kat siapa. Kita tunggu hari sampai tentu kita tahu lah. Nikmat lena ada lagi tak? Tak ada. Tidur bukan nak sedap, tak mau pergi mengantuk ya. Sebab umur tua Allah Ta'ala tarik. Nikmat nikah. Sembang boleh ya. Saya kalau ada janda mau saya mau lagi. Gelak tak larat dah tuan-tuan. Sembang nak nikah lagi. Orang gelak ha dia tak. Penat. Tu pun sembang bab nikah. Terai pegang ngok paha dia cekak elok-elok. Saya nak balong burung terbang lagi dah. Terai tanya dia betul-betul. Saya pergi mengajak ada satu masjid, tu imam tu. Habis saya mai maghrib, dia mai jumpa saya, dia kata terima kasih lah ustaz mai ceramah. Saya tanya tu imam umur apa? Dia kata Allah tua nak mampu dah. Tu imam tu dia. Saya tanya dia tu imam umur apa? Dia kata Allah tua nak mampu dah. Dia kata apa jawab lagu tu? Dia sungguh tua nak mampu dah. Saya kata boleh jadi tu imam kira tua apa? Ni pun tak puas cari tak ada semua mau ganti. Saya tak larat. Allah tak nak main masjid pun Allah ni gagah nak beli motor tak ada engkol. Dulu duk terajang engkol tu berapa kali dah tak main terajang dia tribal betih kering tak main dah dulu. Ni gagah nak beli motor tak ada engkol, skuter tu dia nak sebut skuter, dia kata motor tak ada engkol. Saya tak apa lah boleh main masjid lagi. Saya kata macam mana ludah lepas pada nakor lagi tak? Lepas pun tak baju dia kata. Betul orang tua. Lagi hang boleh ludah tu ayak liok lepas pada nakor kira sihat lah. Ni betul orang tua nak tahu sihat ke tak? Pi tang nakor ludah.
Ayat liuk mau tak meleleh kot apa tingkap nak kau kan sihat. Tu saya tanya dia, macam mana tu imam ludah lepas dia kata jom apa ludah melepas minta kau jauh dia kata aku dekat dah. Tu saya duk urut kepala lutut dia. Urut dia kata macam mana burung terbang lagi ah. Ni maklum jangan duk dengar ni cerita kami orang lelaki ni. Agen depan dia duk urut ni cara sembang orang tua. Duk urut lutut dia, burung terbang dia. Terbang jatuh dah dia kata kan. Tu saya pun pengurusi dah dijemput ustaz-ustaz tu ceramah. Saya nak makin dia tarik tangan saya bagi duduk. Dia kata Ustaz belum nak ceramah nak tanya sikit dah kuat semangat ni. Ada apa tu imam? Ada tempat-tempat urut tempat bagi elok sikit. Saya kata tak tahu lah. Orang duk tunggu nak ceramah kita duk minta sembang tu. Tahu. Saya baru ni pergi jumpa Tok Bomo dah. Pergi jumpa Tok Bomo, abang Tok Bomo burung tak apa nak terbang lah ni, nak urut ni. Tok Bomo pun jawab, tu imam pergi cari orang lain lah tu imam. Saya pun 3 tahun dah tak terbang burung ni, duk cari orang mengurut kat saya pun. Tok Bomo pun. Ni nak sembang ni, umur gue tua. Umur gue tua ni macam tu lah. Semua tak sedar dah. Bila dunia ni makin tua, yang tu umur kita makin tua maklum. Makan tak sedap, lena tak sedap. Betul tak? Jalan sedap lagi tak berjalan? Tak sedap lah. Pergi tu pasal nak seronok dengan anak cucu lah. Nak ikut seronok, tak apa seronok dah. Tapi tuan-tuan, dunia bila dia semakin tua nak sampai kepada titik penamat dia tuan-tuan. Kata Imam Ghazali, Allah Ta'ala bagi hati-hati orang beriman ni banyak sakit. Di antara tanda dia, bila melakukan ibadat tidak rasa kesedapan. Penyakit ni kena dirawat. Nak rawat penyakit tu dengan apa dia? Kata Imam Ahmad, 3 benda kena buang dalam hidup. Nak dapat nikmat yang hilang ni, lazat ni tuan-tuan, 3 benda kena buang daripada hidup. Apa dia 3 benda ni kena buang ustaz? Yang pertama kata Imam Ahmad, kena tinggal dah duk cari redha manusia kepada mencari redha Allah. Ni yang pertama. Taraktu ridhan nas. Dia kata aku ni buang yang pertama, cari redha manusia. Bila hang buang redha manusia dalam hidup hang akan jumpa redha Allah dalam hidup hang. Pak Long, kena buang dah. Kita lah ni masalah hidup ni tuan-tuan, nak bagi orang suka. Kita tak fikir Allah Ta'ala suka ke tak? Betul ke tak? Manusia ni tuan-tuan, mana ada suka dengan kita 100%? Cuba abang. Saya hidup baru 32 tahun. Esok baru cukup. Esok bersedih saya. Yang ke-32. Esok jangan duk telefon saya apa esok nak sambut bersedih. Maklum gelak lah, sungguh. Saya tahu maklum gelak tu saya tahu. Bila saya kata umur saya 32, maklum saya terkejut. Lah ingatkan 53 dah. Saya tahu. Buat je nak maklum saya umur muda muka tua. Itu habuan saya lah. Ada orang umur tua muka muda. Saya macam mana? Muka tua pada usia. Dia pergi ceramah ada satu tempat tu, Pak Long tu tanya ada lagi 55. Haram kot saya kata tu tak. Saya tua kalau muda pada saya boleh nampak tengah belakang dah. Tuan-tuan, saya ni baru 32, tuan-tuan lebih tua pada saya lah, maklum lebih tua pada saya. Saya nak tanya tuan-tuan, kita nak dapat manusia puas hati dengan kita 100% ni, mustahil ke tak mustahil? Mustahil ke tak mustahil? Mustahil. Tu imam tarawih. Saat tadi. Tu imam tarawih. Kalau kita minta ni respon ni agak-agak depa puas 100% Ustaz. Darah ah. Bagi kertas, tambah bab nak komen, tambah orang tak tahu pula siapa depa. Kita bagi benyang tu, dia sambung kertas benyang tu. Bacaan elok. Saya rasa tajwid kurang. Tu ada komen tu. Tajwid kurang. Dia berharam tak tahu nak tambah tajwid. Nampak lahjah Arab kurang. Amboi. Hang tu tahu mana? Cuba bagi dia jadi imam kok. Saya tak boleh, saya baru dia eja bar di atas bar di bawah habis, bar di depan buta di atas tak babi buta lah saya dapat ada kan. Hak lain saya tak boleh. Dia berharap tak boleh baca. Tapi bab komen bagi kat dia.
Ni saya ceramah tuan-tuan, apa orang tak komen? Oh, baca yang ni baris tak betul. Kita bukan pandai tapi hak komen tu tuan-tuan ni kadang-kadang okey lah, kadang-kadang tu dia duk komen-komen, cuba panggil dia main bercakap. Ada dulu ada komen saya, ustaz punya bacaan Arab kurang. Saya diingatkan dia mengaji Arab, mana dia pun Arab baru tahu anak entah. Baru belajar. Tu pun tekak-tekak duk pergi makan kedai Arab. Minggu lepas saya buka puasa satu kedai Arab tuan-tuan. Masuk kedai tu ada Pak Long tu tegur saya terkejut. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Man rabbuka? Kita nak cari meja nak buka puasa ni. Dia tegur atas pintu masuk tu. Assalamualaikum ustaz. Man rabbuka? Kita terkejut kita tuan-tuan. Hak tu malaikat tanya waktu masuk kubur. Ni kita masuk kedai ni nak buka puasa. Saya pun tak kata apa, tercerang. Dia main tweet dia, tak, nama apa nama? Saya kata, Pak Long, nama apa mas muka bukan marrabuka. Tak terkejut tuan-tuan. Nak tanya nama apa marrabuka. Tu pun dia boleh. Waktu dia nak pergi buka kedai nasi arak tu. Bak komen ni tuan-tuan, janganlah. Imam tarawih tak kenal saja. Yang ni panjang. Nak jadi imam tarawih, anda ingat senang lah. Saya tak sanggup nak jadi imam tarawih. Bak kaki komplain banyak. Bila baca panjang, geng kecil mana ingat. Habis panggil salam lah. 3-4 orang kecil mana duduk belakang, duduk sila, duduk urut ni, urut putih. Panjang tu imam kita. Aku cekang habis orang-orang putih. Dia mentegur ke belakang, pendek sikit dengan panjang tu imam dengar. Dia mangkit rakaat ketiga dengan keempat, dia tiba inna a'tayna ya. Tu pun satu ayat satu rakaat. Inna a'tayna kal kautsar. Allahu akbar. Hak sah nombor 2 pula, 4 orang asma. Hak tu hingar pula. Habis panggil salam. Rabak ni tembak 10 second tak kata apa. Tengah cepat tu imam kita nak. Panjang sikit tak kena saja. Tu saya kata tuan-tuan, kalau nak cari manusia puas hati 100%, payahlah maklum oi. Maklum, Pak Long, Ramadan tahun ni boleh tak kita ubah sedikit kompas? Daripada kita duk cari manusia puas hati dengan kita tukar, kita nak cari Allah Ta'ala pula puas hati dengan kita. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Hei orang taman legenda, boleh ke tak? Maklum boleh? Tekan nafsu kita maklum, tekan. Nafsu kita dia tak peduli Allah Ta'ala kata apa. Yang dia peduli apa orang kata. Tak mau dah maklum. Ni bulan kita nak tekan nafsu kita ni tuan-tuan. Yang kedua, semua ada ubah tadi. Semua ada ubah. 3. Pak, soalan saya nak tanya kan. Ni baru tanya soalan pertama. Ada lagi 3. 3 ni habis lah. Hak lain simpan tahun depan dah pula. Tunggu nampak masa dah nak time. Saya dipahamkan orang taman legenda ni jenis lena pergi sebelah. Sebab tu anak ramai. Sebab tu anak ramai tahajud kurang. Dia buat lain. Saya tajuk solat sunat tu memang kurang lah Ustaz, tengah malam ni saya payah mangkit. Tapi alhamdulillah lah, saya pun nak bantu orang. Sebelum saya lena, saya bunuh setan siap-siap lah Ustaz. Sebab tu dia tak pernah melewat dalam taman kami. Sebab tu ke taman legenda ni setan tak berapa banyak tuan-tuan. Hak pembunuh dia ramai. Hak mana faham-faham tak faham tu dah lah. Maklum? 2. Gelak. Ingat tak? Ingat saya abang apa? Saya pergi balik nak cerita kat Pak Long di rumah tu. Pak Long tak main malam ni period. Pak Long kena faham dah nak balik cerita kat dia lagi ni. Pak Long nak buat lagu mana? Malam kedua hari tu dia jumpa Lailatul Qadar dah Pak Long ni. Nak buat lagu mana dia? Dia Lailatul Qadar awal. Yang kedua nak kena buang apa dia maklum Pak Long? Yang kedua nak kena buang daripada diri kita. Yang kedua nak dapat kelazatan dalam melakukan ibadah. Yang kedua kena buang, kata Imam Ahmad, hampa duk gila kepada dunia ni lebih, kena buang. Duk gila kepada dunia ni lebih, kena buang.
Ni hidup ni banyak gila kepada dunia. Kena buang. Yang ni yang nafsu kita nak kena tekan bulan Ramadan ni, Pak Long. Nafsu. Kalau kita duk gila kepada dunia, jangan duk sembang nak dapat kelazatan dalam melakukan ibadah lagu mana. Jangan duk sembang. Payah nak dapat kelazatan dalam melakukan ibadah jika nafsu kita tak dapat dikawal. Nafsu ni tambah maklum-maklum pula, nafsu lebih banyak pada orang lelaki. Orang lelaki nafsu apa, Pak Long? Kuat-kuat lagi nafsu apa, bang? Nafsu apa? Kuat-kuat lagi. Kalau cakap tak betul, saya tak suruh berdiri atas kursi lah. Saya tegur orang yang tuan-tuan takut ni apa? Orang lelaki nafsu ada apa? Satu. Akal 9. Orang perempuan akal berapa dia? Oh gelak tuan-tuan. Kemat akal satu. Orang perempuan Ustaz. Lepas rambut yang panjang akal pendek. Tak macam kita orang lelaki rambut pendek akal panjang. Jangan duk belagak. Orang perempuan akal satu, nafsu lepas 9. Kita nafsu satu, akal 9. Dua-dua tak cukup hun. Tidak malu. Tak, dua-dua tak cukup hun. Jangan duk belagak. Kita ni tang masalah ni, tang lebih ke tang korang? Tang lebih tu masalah. Saya nak tanya Mak Long, jawab betul-betul. Jangan duk bohong saya. Banyak dah orang duk bohong saya 3 hari lepas bohong meninggal. Tuan-tuan ni boleh lajak lagi kan ni? Cukup time dah ni. Boleh lagi tak? Sampai pukul berapa? 12. Payment dekat 10.45 nak terus cakap bagi 12, tuan. 10 minit lagi dah, ha? Nak balik pula Mak Long, teringat. Nak balik pula. Esok saya ada kes 9, ada program pula. Saya Allah. Tahun lepas dengan tahun sebelum tu cukup syok Ramadan ceramah. Tak apa banyak. Tahun ni tuan-tuan nak rehat, tak dah. Esok ceramah pula, lepas tu iftar pula, buka puasa pula, ceramah saja. Tak pi orang panggil nak buat guna, tuan-tuan. Saya hak yang Allah sekali tu bila kita tak lepi dia bagi ayat. Allah Ustaz abang lah berapa Ustaz nak kami bayar. Hak tu yang lemah. Lemah tu bukan lemah tang depa umpan. Saya ada ingat kalau tak pi kerana depa dia kata fikir bayar rendah. Hak tu masalah. Sehari 3 ceramah, tak nak ceramah, tuan. Betulnya bulan Ramadan korang cakap banyak diam, saya pula banyak cakap korang diam. Ni saya nak tanya Mak Long, jawab betul-betul Mak Long. Ni saya nak balik dah 10 minit lagi dah Mak Long dah. Mak Long tak ada buat mata tak nak buka lagu tu saya nak buka. Mak Long, Pak Long ni orang lelaki ni akal 9. Saya nak tanya Mak Long tahan tak dengan akal orang lelaki? Cakap betul-betul. Tahan ke tak dengan akal dia boy? Saya nak tanya pun bini saya tak ada belakang tu. Tanya bini tuan-tuan. Orang perempuan dia tak tahan dengan akal orang lelaki ni, Allah. Dia kona tu lah. Betul tak Mak Long? Bisa kena kona? Bisa kena kona ke tak? Dia tak tahu. Sehari 3 kali kena kona. Dia balik terawih lewat. Duk menyembang dengan kawan dia kat kedai. Balik-balik bini tanya, "Abang, pergi mana yang balik lewat ni?" Allah. Betul-betul duk start motor dah satu imam ajak minum. Padahal tu imam tu 3 hari dah kena kuarantin Covid. Dia boleh jawab buat kerin aku tu lah. Abang betul-betul nak balik dah tak saat ni duk start motor dah. Tu imam ajak minum. Yang tu imam tu duduk dekat rumah tak boleh pergi mana? Kuarantin Covid. Ha? Ustaz kona kat bini Ustaz? Kona. Hak kata orang lelaki ni kona, darah pun kona tambah kita. Saya kata dah hidup ni yang duk betul yang tak kona ni bukan orang, babi ya tuan-tuan. Yang kata manusia dia kona. Kona. Saya petang tak ni, bini saya pergi kerja, dia mengajar, dia mustazah lah. Saya petang saat rehat, bagi tadi ceramah petang rehat, dia nak keluar pergi 7 tadi. Dia suruh pergi cari pulut sekaya. Dia suruh cari tu pulut sekaya. Tuan-tuan duk panggil lah apa Seri Muka, kita orang Kedah tuan ni. Oh belagak duk meniaga kat Kedah kot dia. Ni apa? Seri Muka. Macam nak berpenampang. Seri Muka. Pulut sekaya. Sedap gitu Kedah kan. Seri Muka.
Dia suruh beli pulut sekaya. Saya terlupa. Lupa orang nu telefon ni terlupa. Tu dia main, dia balik-balik. Kalau tak beli tahu dah kena beli tiang. Dia buat macam mana? Nak ngelak kita kena beli tiang, dia boleh dosa. Buat macam mana? Dia balik-balik. Macam mana abang? Pulut sekaya tak? Allah, betul-betul abang pi tak ni. Abang pi. Elok tongkat motor pi tu kawan tu kata tu lah. Tu kawan tu baru ambil lah tu. Abang terlewat 2 minit 36 saat. Macam mana abang nak rezeki tak ada? Rezeki tak ada. Tu dia tanya abang pi ke tak? Dia balas lagi nombor 2 tu, kita jadi susah hati. Takut temberang kita, dia boleh baca kita punya goreng. Abang cakap tu abang pi ke tak? Tak abang pi kira apa saat ni? Abang pi ke 5 suku? Abang pi ke tak? Cakap tu tak, kalau kata tak pi kena beli tiak. Cakap tu kan senang. Dah abang memang nak cakap betul, tapi lepas abang keluar lagi, abang akan telefon abang benda betul. Ataupun WhatsApp, baru dia tak beli tiak. Dia kata abang boleh kata tak habis ni pukul 5.30 saya baru beli. Dia kata haram tak laku sebungkus pun lagi pulut sekaya tu, dia kata. Goreng kona. Maklum orang perempuan tak tahan dengan akal orang lelaki. Orang lelaki pula tak tahan dengan nafsu orang perempuan. Betul ke tak? Bukan nafsu tu cerita lain. Ni hak sembilan ni. Nafsu shopping tahan tak? 3 jam harus belai tak diri. Saya kena ada sehari sebelum raya. Dia ajak pergi shopping pergi. Kita lalu shopping duk lah, kita tak apa, boleh lena, boleh main pun. Dia kata jom Ustaz teman nak tengok elok kata elok. Kata punggah dah aku. Naik dekat shopping mall tu, daripada berdiri sampai duduk. Duduk pula shopping mall ni, dia kedekut kursi lah dekat Covid ni. Ada satu kursi saya tak sebelah anak duduk. Saya duduk tepi patung tu. Patung tu saya duduk tepi tu. Cina tu memang terkejut. 2 jam dah duduk. Cina tu lintas, saya bergerak terkejut dia. Dia Cina lelaki tu, dia duduk berjalan. Saya pun tak perasan dia, saya pun terkejut. Saya juga dia terkejut. Cibat lencor pampang terkejut Cina tu. 3 jam haram selai tak boleh beli lagi. Ni nafsu ni kena tekan. Bulan Ramadan ni tekan nafsu ni tuan-tuan. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Saya duk dengar ustaz-ustaz duk ceramah bulan Ramadan setan tak ada, betul ke Ustaz? Betul. Tapi pasal apa yang kita pula payah nak buat ibadat Ustaz walaupun setan tak ada? Kita payah nak buat ibadat. Tengok handphone lebih banyak daripada tengok Quran. Baca Facebook lebih ramai lagi daripada baca Quran. Duk balas WhatsApp lebih banyak lagi daripada zikir. Sebab apa dia? Syaitan kena tamat, nafsu berleluasa, hak dididik oleh syaitan selama 11 bulan. Betul ke tak? Betul ke tak? 11 bulan syaitan duk didik anak murid dia ni bagi kemas-kemas. Jangan sedekah, kedekut. Jangan rajin baca Quran, kena rajin baca WhatsApp. Jangan banyak zikir, kena banyak menyembang. Apa dia lagi? Kena banyak mengata daripada banyak selawat. Kena banyak kianat daripada buat baik. Ustaz, yang tu nak kena buang Ustaz nak? Ya. Tekan nafsu kita tuan-tuan. Bulan Ramadan syaitan tak ada, tapi orang boleh buat jahat lagi tak? Saya nak tanya tuan-tuan. Orang boleh buat jahat lagi tak? Orang boleh buat jahat lagi tak? Boleh. Kianat duk laku bulan-bulan Ramadan ni. Saya semalam nak pergi ceramah satu tempat tuan-tuan ni. Saya nak abang kat tuan-tuan. Petang tadi saja saya tunjuk gambar. Kalau tuan-tuan nak tahu saya duk buka puasa tak mana, hotel mewah ke hotel murah ke tuan-tuan, tuan-tuan buka Facebook saya, tuan-tuan tengok. Tuan-tuan buka puasa dengan anak bini, saya buka puasa tepi jalan. Nak main tazkirah ni. Kadang-kadang orang dia tak tahu. Ada buffet tak buffet Ramadan maklum. Saya ni setiap tahun boleh buka puasa dengan anak bini ni tak lebih daripada 5 hari. Tak pernah lebih daripada 5 hari. 5 hari tu maksimum.
Tazkirah kadang-kadang lepas rakaat keempat. Saya duduk kot diam tuan-tuan 2 jam setengah, 3 jam baru nak sampai. Nak keluar ke apa? Ceramah ke 9 suku, nak kena keluar ke apa? 6.30 nak buka puasa tahu tak? Nak pergi buka puasa kat kedai, nak keluar pergi kedai tak dan atas highway. Saya buka puasa ni, driver lori ni bulan Ramadan kerak jumpa saya. Tak buka puasa Ustaz? Ya. Buka puasa ni ya? Sini. Ada cucuk lebih Ustaz? Ada. Saya stok cucuk cukup banyak lah kita. Pi beli kat tepi jalan. Beli RM5, lepas sedekah 15. Cucuk penuh. Driver lori tak dah. Ayak dah lebih tak? Ada. Kami mau jumpa ustaz kalau seronok jimat banyak. Kata, elok lah. Buka puasa tepi jalan maklum. Bukan buka puasa kat meja apa, tepi jalan. Tuan-tuan petang tadi buka puasa dengan anak bini tak? Saya tak ada. Buffet Ramadan RM60 satu kepala. Tak ada maklum. Tepi jalan. Apa ada kot tepi jalan, hak tu lah beli buka puasa. Tak sat ni cucuk orang sedekah, nasi orang sedekah, ayak yang pergi tikam. Ayak yang tikam tu. Buh mesin tu tikam ayak tu terjun. Hak tu Semalam saya nak pergi ceramah satu tempat, saya tak mau cerita lah di mana tuan-tuan. Saya keluar jalan ni. Keluar jalan ni sampai dah. Saya buka puasa tepi jalan, lepas buka puasa naik atas kereta sambung nak pergi ceramah. Lepas nak buat tazkirah lepas solat Isyak. Saya dah sampai dah Sungai Dua. Sungai Dua dengan rumah saya 2 jam. Pengurusi masjid telefon, Ustaz, minta maaf Ustaz, dapat laporan kami ni Ustaz, ada orang buat laporan Ustaz tak ada tauliah di negeri ni. Lepas buat laporan dekat seorang ni Ustaz, kawan ni pergi tekan pula apa nama pejabat agama telefon kami. Pejabat agama kata kami kalau tak ada aduan tak payah nak buat macam mana. Ni dah ada orang buat aduan, kami tak payahlah. Kami tak ambil tindakan sekali kami kena. Lah minta hold dulu. Saya sampai dah dekat tu tuan-tuan, U-turn balik 2 jam. Kalau tuan-tuan duduk tempat saya, tuan-tuan rasa macam mana? Minyak 100, tol 50, driver 100, 200.5 buang. Buka puasa bersila tepi jalan, tepi lebuh raya. Kadang-kadang tu kereta saya tu buka bonet belakang, duduk atas bonet tu makan. Lampu dah atas. Tuan-tuan rasa macam mana? Ni bulan Ramadan tuan-tuan, bukan bulan lain. Masih ada orang berlaku kianat bulan Ramadan ni, saya tanya tuan-tuan. Ada orang laku kianat bulan Ramadan? Setan kena tambat. Saya balik bini saya tak, awal ni 10 sampai dah. Surau pun tak ada ambil terawih abang sampai dah. Selalu orang nak bang subuh baru abang sampai. Ni balik rumah ke 2-3 pagi orang sampai lagi tuan-tuan. Saya kata tak ada, mereka tak pergi ceramah, mereka buat aduan masjid, pejabat agama telefon, pejabat agama pun minta maaf apa semua. Balik pegawai pejabat agama telefon saya dalam perjalanan, minta maaf banyak-banyak lah. Siapa saya faham. Saya kata saya faham. Saya rasa nak marah, tak ada rasa marah pun tuan-tuan marin. Ni saya nak cerita kat tuan-tuan. Kalau orang buat kianat dekat tuan-tuan, tuan-tuan nak marah, ya ada perasaan nak marah. Tapi tuan-tuan tahu saya ni orang buat kianat ni tak tahu nak abang dah maklum apa kianat orang tak buat kat saya. Macam-macam. Fitnah kena. Tikam belakang kena. Jatuh orang pijak kena. Tuan-tuan, saya buat macam mana? Saya nak ajak tuan-tuan lah untuk bagi ketenangan diri tuan-tuan. Tuan-tuan ada orang buat khianat kat tuan-tuan? Ada tak? Kat tempat kerja ada orang buat khianat tak? Sepatut kita naik jawatan, dia terajang kita, dia dah kita, dia naik. Ada tak? Hak jenis nak naik jawatan pijak kepala kawan bukan pijak tangga ni. Ada tak? Saya nak abang kat tuan-tuan, orang yang buat khianat kat saya tak pernah terputih setiap kali saya doa, sama ada lepas semayang, sama ada dalam sujud, sama ada lepas ceramah, sama ada dalam perjalanan saya musafir, doa ni saya takkan tinggal. Doa lah minta sihat, murah rezeki. Antara doa saja saya, ya Allah ya Tuhanku, dengan keberkatan bulan Ramadan, dengan keberkatan salat aku tadi, dengan keberkatan perjalanan dakwah aku ni, ya Allah,
Aku mohon padamu ya Allah, Engkau berikanlah pembalasan kepada orang-orang yang telah mengkhianati aku, yang menzalimi aku. Berikanlah pembalasan untuk mereka di dunia dan di akhirat. Pembalasan yang setimpal. Di akhirat kelak ya Allah, Engkau jadikanlah amal soleh mereka sebagai tukaran dosa-dosa aku ya Allah. Doa. Saya nak abang kat tuan-tuan, tuan-tuan duk melalak, tuan-tuan duk ingat tak ada guna. Doa kat orang yang buat zalim pada kita. Saya tengok macam-macam dah tuan-tuan, macam-macam dah. Ada yang fitnah saya dulu tuan-tuan, Allah Ta'ala balas kat dia. Saya nak buat lagu mana? Saya doa kat Allah. Dia pergi ke Marine Highland, satu keluarga. Dalam perjalanan dia balik tuan-tuan, anak 2 orang dalam apa nama kereta, bini dia aksiden tuan-tuan, 3 ni meninggal dunia. Tinggal dia seorang hidup. Dia pun dah meninggal dunia dah. Hidup pun tuan-tuan 3 selendin orang kata. Ada yang kianat saya tuan-tuan, Allah Ta'ala balas kat dia kanser otak selepas 2 tahun. Sebab tu tuan-tuan percaya tak Nabi kata doa orang yang kena zalim dengan Allah tidak ada hijab? Tuan-tuan tak ni doa. Dan kita ni, saya nak abang tuan-tuan, tak mau orang buat zalim kepada kita, jangan kita buat zalim pada orang. Tambah-tambah bulan Ramadan, tekan nafsu ni. Dan yang ketiga, penutup, nak dapat kenikmatan dalam ibadat yang hilang lah ni tuan-tuan, nak dapat macam mana? Yang ketiga kata Imam Ahmad, hang kena tinggal kawan-kawan yang jahat. Jangan kawan dengan orang-orang yang tak bantu kita kepada Allah. Duk kawan dengan dia amboi. Dulu duk lekat juga main surau lah, surau pun tak lekat, duk lekat duk rumah dia. Terawih berharam tak main, apa pun tak haram tak buat. Dulu gagah gak puasa-puasa, lah puasa pun gagah-gagah. Faham? Dulu gagah-gagah gak lah puasa gagah-gagah. Faham ayat tu? Tak faham. Tengok mata pun tahu blur. Yang tuan-tuan dia kata nak mati dah, tapi duk belajar elok lagi dia tak. Dulu gagah-gagah puasa. Dulu gagah-gagah puasa. Lah puasa gagah-gagah. Faham? Duk Kedah kan tak faham ayat tu. Dulu puasa jugalah teruk-teruk pun. Lah teruk-teruk puasa. Tu yang maksud dia. Kena tinggal dah kawan-kawan yang tak membantu kita ni kepada Allah. Kena tinggal dah. 3 benda ni saya ulang balik. Imam Ahmad kata kena buang dalam hidup kita kalau kita nak dapat kelazatan dalam melakukan ibadah. Yang pertama apa dia? Yang pertama apa dia? Tinggal mencari redha manusia, cari redha Allah. Yang kedua, tinggal cinta kepada dunia, cinta kepada akhirat. Nak dapat tu lagu mana? Kena tekan nafsu kita. Yang ketiga, cari kawan-kawan yang baik, tinggal kawan-kawan yang jahat. Inilah 3 penyebab tuan-tuan yang duk berakak dalam diri tuan-tuan, terhalangnya nikmat dalam melakukan ibadat tuan-tuan dapat. Tu soalan saya yang pertama tadi tuan-tuan. Tuan-tuan dah ibadat dekat 10 hari dah, rasa nikmat tak dalam melakukan ibadat? Tuan-tuan jawab, saya tak rasa lagi nikmat dalam melakukan ibadat ustaz. Itu jawapan yang pertama. Dan soalan tuan-tuan, jawapan saya bagi 3 benda tu kena buang. Boleh? Boleh tuan-tuan? Soalan yang kedua, soalan yang ketiga, soalan yang keempat, kita jumpa lagi lah tahun depan. Nah, 1 tahun ada 1 soalan. Makna tuan-tuan jangan risau, 4 tahun lagi, 3 tahun lagi saya boleh ceramah lagi surah tuan-tuan ni. Ada 3 soalan lagi saya tak tanya tuan-tuan ni. Soalan antara saya nak tanya tadi ni, tak dan tanya lah. Tapi saya tanya sikit lah, seminit. Saya nak tanya tuan-tuan, siapa yang boleh angkat tangan malam ni yang boleh garanti dia ni nak hidup sampai habis Ramadan? Cuba angkat. Saya insya-Allah Ustaz sampai habis Ramadan saya hidup. Baju raya ada buat dah Ustaz. Tuan-tuan rasa tuan-tuan dan habis dah Ramadan tahun ni?
Tuan-tuan rasa dah habis dak Ramadan tahun ni? Rasa dah habis ke tak? Tak tahu Ustaz. Kalau tuan-tuan tak dan habis Ramadan kok mana pun dia habis, maklum jangan duk risau. Tuan-tuan duk dengar lagu raya hari-hari pun tak boleh raya lagi esok. Kena habis Ramadan baru boleh raya. Ramadan kok mana pun dia akan habis. Cuma kita nak dan habis, tak dan habis Ramadan ni tak tahu. Yang tu saya nak cakap tapi tak dan malam ni, tak apalah. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ni cukup dekat tu dululah. Nak cakap banyak lagi, tengok tuan-tuan pun tak bergerak ke mana. Setia. Takut nak balik, takut ustaz tegur. Tak balik pun duk tengok jam kerak. Balik bini kata pi mana abang baru balik. Nak buat lagu mana? Ustaz tu cakap lama. Dia kata saya lama cakap. Bini kata dah dia cakap lama, abang baliklah dulu. Nak balik lagu mana? Aku duduk depan sekali. Kan? Kuduk depan sekali. Jadi cukuplah malam ni dekat tu dululah tuan-tuan. Kalau nak ikut cakap ni macam-macam boleh cakap maklum. Jenis cakap orang tak balas senang. Hak yang payah kalau duk cakap orang duk balas. Hak tu payah ni cakap. Tambah tuan-tuan ni pula jenis orang baik. Kata pi menatang apa pun tahun depan panggil pula. Payah saya nak dapat tuan-tuan. Jenis-jenis jemaah lagu tuan-tuan ni. Sebab tu tengok muka pun cernih elok lah. Saya mula main surah tuan-tuan tu muka gelap-gelap belakang ni. Lah nampak cernih dah. Duk kena basuh setiap tahun. Alhamdulillah. Tazkirah setiap malam. Setiap malam alhamdulillah lah. Mudah-mudahan Allah Taala berkatilah tuan-tuan. Tuan-tuan duduklah waktu tazkirah ni tuan-tuan. Tuan-tuan ingat lagu ni lah. Saya nak buat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan balik, tuan-tuan nak buat apa? Tuan-tuan nak baca Quran? Tak tahu saya. Kalau tuan-tuan nak tengok Netflix, tuan-tuan duduk dalam majlis ni sejam dah kita kata. Malaikat duk minta ampun dosa-dosa tuan-tuan. Makhluk-makhluk Allah yang ada di langit, di bumi dan di lautan minta ampun atas dosa tuan-tuan. Pahala Allah Ta'ala bagi kat tuan-tuan. Tuan-tuan nak apa lagi? Duduk yang nganga. Buku pun amaran tak ada bawa nganga. Buat macam mana tuan-tuan? Kalau awak main buku nak kena tulis. Betul tak? Nak tulis pun tak tahu nak tulis apa. Ha? Betul-betul keluar rumah tadi 2 biji peluru, 1 pistol. Tak tu yang bawa tuan. Hak lain tuan-tuan tak bawa apa dah. Hak tu yang tuan-tuan bawa. Hak tu tak nak tinggal. Mau tanya nak pergi mana? Perang. Jadi Allah Ta'ala duk bagi pahala, Allah Ta'ala duk ampun dosa. Mudah-mudahan kita doa ramai-ramai, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita malam ni. Amin ya rabbal alamin. Jadi cukup dekat tu dulu maklum nak. Panjang umur, murah rezeki, jumpa lagi tahun depan. Akhir kalam sebelum saya nak tangguh. Akhir kalam. Sehari tuan-tuan tengoklah. Dekat pintu-pintu keluar tu ada tabung daripada Yayasan Ar-Riyadah. Yayasan Ar-Riyadah. Malam ni saya nak minta tolong satu benda yang kat tuan-tuan malam ni. Pagi tadi saya dah pergi ambil barang untuk kita nak bagi sumbangan kepada 200 keluarga asnaf pada esok hari. Barang semua dah ambil dah. Tang barang tu tak ada masalah. Masalah tang bayar tu lah. Tang nak bayar tu masalah sikit tuan-tuan. Untuk Ramadan tahun ni kita sasarkan 800 keluarga. Semua duk ada kat tangan saya dah. Dekat tangan saya ni, dekat apa nama asnaf ni semua dah dapat dah tuan-tuan. Saya bagi seluruh negeri Kedah. Nak buat satu Malaysia tak ada lah. Hak negeri Kedah tu pun tuan-tuan ni 800 keluarga dah kita dapat. Jadi saya bagilah. Yang saya bagi ni dia tak saya pastikan lepas ni yang bukan penerima zakat. Pasal kita tak mau tuan-tuan bulan Ramadan banyak NGO duk bagi. Dia lah kali rumah mereka ni jadi kedai runcit. Jadi saya kata yang mana yang tercicir, yang tu saya nak bantu. Jadi mereka bagi dah ada 800 keluarga. Jadi kita duk bagi satu keluarga ni bajet kita RM50 barang-barang dapur. Jadi tadi saya pergi ambil dah. Untuk 200 keluarga esok saya nak bagi. Dan ada lagi 600 keluarga lagi. Jadi saya deal, ada barang-barang yang saya bayar cash, ada barang-barang hujung Ramadan ni baru saya nak bayar. 5 kali 8 berapa? 40,000 kan? 40,000 lah ni duit kita campur pi campur mai, tolak pi tolak mai dalam 17,000 plus.
Ada lebih kurang dalam 23,000 lagi lah yang kita perlu. InsyaAllah tuan-tuan, kalau malam ni tuan-tuan bagi seorang 1,000, 23 orang selesai Kalau tuan-tuan bagi seorang RM1, saya nak kena cari 23,000 orang. Jadi saya nak abang kat tuan-tuan yang bagi ni, saya bagi ni tuan-tuan ni macam-macam. Ada yang asnaf ni tuan-tuan, yang macam mana saya nak cerita ni, hak 800 ni saya nak abang satu cerita. Ada satu keluarga tu saya jumpa tahun 2020. Tahun 2020. Dia telefon saya masa tu kan PKP pertama lah. Ni saya nak cerita satu kisah. Saya pun dia abang kata rumah dia terputus, yang tu pun saya pintar. Saya pintar bekalan. Suami dia ni lumpuh, duduk atas kursi, anak ada 3 orang. Teriak ni, laki dia sambil dia sembang dengan saya teriak. Dia kata, Ustaz, saya nak tanya hukum kat Ustaz. Saya kata, apa dia Pak Long? Saya ni tak tahulah saya nak kata dosa ke lagu mana Ustaz. Saya ni dah setahun lebih dah saya tak boleh buat kerja apa. Sebab lumpuh. Dulu Pak Long dia buat apa dia? Dulu saya duduk pawah apa bendang. Jadi Ustaz, isteri saya ni pun saya dah lumpuh. Saya tak boleh nak penuhi kemahuan nafsu dia apa semua. Dan duit pun tak ada. Saya redha lah dia nak pergi duduk buat kerja dengan lelaki mana apa, saya redha Ustaz. Dosa. Teriak. Dia kata dosa dah Ustaz. Kadang nak penuhi nafsu dia, lepas tu dia dapat duit, boleh dah duduk sara anak-anak nak mengaji apa Ustaz. Ni cerita ni saya cerita dalam surau ni tuan-tuan. Ni saya jumpa, lagu ni saya jumpa. Antara lagu ni kita akan bantu. Antara yang kena tinggal dengan laki cerai, duduk rumah ayah apa tak mau nak terima sampai jadi gila, macam-macam tuan-tuan ni. Tuan-tuan tak jumpa. Saya kata dekat tuan-tuan, PKP kali pertama dulu mengajar saya erti pendakwah yang sebenar. Selama ni saya duk main ceramah ni, saya ingat selesai dah. Rupanya tuan-tuan, saya duk main duk cerita dekat orang-orang baik ni, hak duk main surau ni, hak duduk dalam masyarakat yang duduk macam-macam ni, saya tak tahu. PKP kali pertama mengajar saya. Sebab tu tuan-tuan tengok, start daripada PKP tu saya duk buat program ni tak pernah putus. Alhamdulillah, dengan izin Allah. Allah Ta'ala dorong para dermawan, orang-orang yang baik ni tak pernah putus. Di malam ni kalau tuan-tuan nak bagi, bagilah. Ustaz, saya tak ada nak ni, malam ni nak bagi sikit. Kalau saya nak masuk dalam akaun bank ada tak? Tuan-tuan pergi minta dekat staff saya tu nombor akaun. Tuan-tuan nak bagi zakat, tuan-tuan nak bagi infak, dialu-alukan. Malam ni tuan-tuan kita nak bagi yang tu kat mereka. Anak yatim, fakir miskin, ibu tunggal, orang sakit. Esok 200 keluarga saya akan bagi. Boleh kot tuan-tuan? Tolonglah insya-Allah. Yang kedua, dekat dengan kereta saya sana ada 2 benda. Yang pertama ada wakaf pembangunan surau. Hak tahun lepas saya main kutip, anda ingat? Haram tak siap ni betul ni. Cari 200,000 tak jumpa-jumpa lagi tuan-tuan nombor. Ni lah ni kita duk sambung ni. Saya nak bagi siap juga tahun ni kalau boleh nak bagi siap juga tahun ni tuan-tuan ni. 200,000 kita duk buat ni surau. Lah ni kita duk tengah ni tuan-tuan ni, saya nak settle hutang-hutang apa semua ni lah. Baru ni saya pergi ambil barang dekat satu Cina, ada 4 barang saya pergi ambil kat dia ni, hak jenis tak ada kedai hardware Melayu ni. Contoh tile, mana ada hardware Melayu. 4 barang. Cina tu tanya saya, lu mau buat apa Ustaz? Saya kata mau buat surau. Itu rumah Tuhan lah. Dia pun duk kira raut haji. Dia kata lu banyak 3 barang sudah, 1 barang gua bagi sama Tuhan lah. Nak kata wakaf, dia bukan Islam. Gua bagi sama Tuhan lah. Nanti senang gua mau makan sate apa sama Tuhan di sana, senang. Malaikat pun tak nak kacau sama gua. Gua sudah bagi. Tu dia punya faham, tak apa dah. Nilai barang dia bagi tu dekat 4,800 kau. Cina bukan Islam. 4,800, bukan kita nak bagi pangit dan mengupang. Gua mau bagi sama Tuhan, nanti gua mau makan sate, malaikat tak nak kacau sama gua, duk panggil gua tak mau. Nanti kalau dia panggil pun gua boleh tunjuk gua sudah bagi dulu. Cina tu, dia antara peminat ceramah saya. Tuan-tuan,
Diwakaf untuk mak ayah pada di luar sana, dan juga produk Top Coco ada di luar sana macam biasalah tuan-tuan. Untuk tuan-tuan yang baru nak belajar puasa, anak-anak baru nak belajar puasa, saya nak abang amalkan waktu sahur. Saya duk amalkan setiap hari waktu sahur tuan-tuan. Sok saya tak makan nasi-nasi apa, saya tak makan lah. Tambah doktor suruh turun lagi 20 kilo ni. Saya tak makan lah sok-sok apa semua ni. Kurma dengan Top Coco ni. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi dia lapak-lapak tak teruk sangat lah sampai buka puasa tu. Amalkanlah anak-anak baru nak belajar puasa maklum no. Suami baru nak belajar puasa tahun ni. Tahun ni baru nak belajar penuh, pasal tahun lepas kena tangkap naik van jenazah dah. Di Melaka bukan tangkap naik van jenazah, lepas mandi pula atas tempat mandi jenazah tu. Puasa penuh habis tahun ni. Barkoba apa tak ada lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan di belakang sana insya-Allah. Sekilo RM22, setengah kilo RM12, yang secik RM22 insya-Allah. Wallahu alam. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Yang baik itu datang daripada Allah. Salah dan silap saya mohon maaf banyak-banyak. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan warzuqna lailatul qadri. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan warzuqna lailatul qadri. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan warzuqna lailatul qadri. Ya Allah, berkatilah kami di dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini ya Allah, dan pertemukanlah kami dengan malam Lailatul Qadar ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, seandainya Ramadan ini Ramadan terakhir bagi diri kami ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, panjangkanlah usia ketaatan kami ini sehingga kami sempat bertemu dengan pengakhiran Ramadan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, seandainya Ramadan ini Ramadan kali terakhir untuk diri kami ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, mohon tolong ya Allah, berikanlah ruang dan peluang untuk kami melakukan sebanyak mungkin ketaatan kepadamu di dalam bulan Ramadan ini ya Allah. Berikanlah kekuatan untuk kami beramal ibadah sepenuhnya pada tahun ini ya Allah. Engkau terimalah segala amal ibadah kami ya Allah. Engkau ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Engkau pilihlah kami di kalangan hamba-hambamu yang akan dianugerahkan syurga di sana kelak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.